Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Akilah, pengacara TV Perwira SNK Sultan Ismail. Pada episod kali ini, dua orang rakan saya iaitu Hafizah binti Ismail dan Nur Jeffrina daripada kelas 6 atas Kajai akan membentangkan tentang cukai jizyah, iaitu salah satu topik daripada subjek sejarah semester 2 tingkatan 6. Marilah kita sama-sama saksikan. Bentuk perhubungan secara naungan semasa zaman Khalifah Ar-Rashidin dan zaman Bani Umayyah. Apa yang dikatakan dengan naungan? Naungan ialah negeri atau wilayah yang berada di bawah naungan kerajaan Islam. Pemimpin mereka tidak memeluk Islam tetapi bersetuju berdamai dan menjadi negeri di bawah naungan kerajaan Islam. Mereka mestilah membayar jizyah. Dengan itu, mereka dapat perlindungan dan jaminan keselamatan daripada negara Islam. Manakala, apa pula yang dikatakan dengan jizyah? Jizyah berasal daripada perkataan Arab iaitu jaza, yang bermaksud ganti rugi atau balasan terhadap kebaikan atau keburukan. Jizyah juga dapat diertikan sebagai pemberian atau ufti yang dibayar oleh individu atau negara bukan Islam kepada kerajaan Islam yang memerintah. Jizyah ini boleh dianggap sebagai cukai politik dan ia dikenakan ke atas golongan kafir zimmi. Jizyah dibayar secara tahunan mengikut kadar yang berpatutan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan individu tersebut. Melalui pembayaran jizyah ini, mereka akan diberi hak yang sama seperti orang Islam dan dapat berlindung di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Pembayaran jizyah telah dimulakan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Pada zaman inilah jizyah bermula apabila perjanjian damai dimeterai antara Bani Adiyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, pada zaman Khalifah Ar-Rashidin, jizyah menjadi lebih signifikan kerana dasar perluasan kuasa yang dilaksanakan khalifah. Melalui pembayaran jizyah, hubungan diplomatik dan naungan antara Madinah dengan kerajaan lain dapat dibentuk. Jizyah terbahagi kepada dua iaitu jizyah dibayar secara kerelaan serta persetujuan antara bukan Islam dengan pemerintah Islam dan jizyah secara paksaan di mana pemerintah Islam akan menentukan sendiri kadar jizyah tersebut. Terdapat beberapa ciri-ciri golongan yang perlu membayar jizyah. Antaranya ialah waras, individu yang sihat, sudah mencapai akil balik, orang lelaki yang merdeka, orang yang tidak menderita penyakit yang berpanjangan dan tidak cacat. Ini dapat dilihat secara ringkasan jizyah pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, hubungan diplomatik dan naungan antara Madinah dengan kerajaan lain dapat dibentuk. Banyak kerajaan melakukan pembayaran jizyah kepada Madinah dan menjadikan mereka berada di bawah naungan kerajaan Islam. Pengaruh serta kedudukan agama Islam semakin kuat dan tersebar luas. Seterusnya, pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah menegaskan kepada para gubernur untuk bertanggungjawab dalam urusan pembayaran jizyah daripada wilayah-wilayah taklukan Islam. Kerajaan wilayah ini membayar jizyah kepada pemerintah Islam untuk mendapatkan perlindungan. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan pula, pembayaran jizyah masih diteruskan. Hasil pungutan jizyah menambahkan lagi hasil pendapatan negara. Dan pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib pula, banyak wilayah naungan Islam tidak lagi membayar jizyah dan membebaskan diri dari menjadi wilayah naungan kerajaan Islam Madinah disebabkan berlaku pemberontakan dan perang saudara. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah memberi pilihan kepada kerajaan Iraq dan Syria sama ada ingin diserang, membayar jizyah atau memeluk Islam. Namun, Iraq dan Syria bersetuju untuk membayar 19,000 dirham setahun sebagai jizyah. Hal ini telah membentuk hubungan antara kerajaan Madinah, Iraq dan Syria. Contohnya, pada zaman Khalifah Abu Bakar, kerajaan Al-Anbar dan Ain Al-Tamar telah menjadi naungan kerajaan Madinah setelah Panglima Khalid Al-Walid
berjaya menawan kedua-dua kerajaan tersebut. Setelah dijajah, kerajaan-kerajaan tersebut telah melakukan pembayaran jizyah kepada Madinah dan menjadikan mereka berada di bawah naungan kerajaan Islam Madinah. Melalui pembayaran jizyah dan naungan, pengaruh serta kedudukan kerajaan Madinah semakin kukuh, sekaligus membantu Islam tersebar dengan lebih meluas. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab pula menyaksikan semakin banyak negara menyatakan kesanggupan berada di bawah naungan kerajaan Islam. Mesir contohnya sanggup berada di bawah naungan kerajaan Islam setelah Amr bin Al-As menghapuskan penjajahan Byzantine di sana. Penduduk Baitul Muqaddis melalui pemimpinnya telah menandatangani perjanjian damai dengan Khalifah Umar bin Al-Khattab dengan menyatakan kesanggupan membayar jizyah dengan syarat kerajaan Islam memberi jaminan keselamatan jiwa, nyawa, harta benda, jaminan kebebasan beragama serta amalan ibadat bagi semua penduduk di Baitul Muqaddis, di samping bersedia menyerahkan segala masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh penduduk Baitul Muqaddis kepada pemerintahan Islam. Selain itu, Syam, Palestin dan Jordan turut sama menyatakan kesanggupan membayar jizyah berikutan kejayaan tentera Islam di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid dan Abu Ubaidah Al-Jarrah mengalahkan Byzantine dalam beberapa siri peperangan. Khalifah Umar Al-Khattab telah menegaskan para gubernur untuk bertanggungjawab dalam urusan pembayaran jizyah oleh wilayah taklukan Islam. Sebagai contoh, gubernur bagi wilayah taklukan Islam seperti Baitul Muqaddis, Babylon dan Byzantine bertanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal pembayaran jizyah oleh wilayah tersebut. Oleh kerana kerajaan-kerajaan ini membayar jizyah kepada kerajaan Islam Madinah, kerajaan-kerajaan tersebut juga menjadi sebahagian daripada wilayah naungan Islam melalui pembayaran jizyah kepada pemerintah Islam. Selain itu, lebih banyak kerajaan yang menjadi wilayah naungan kerajaan Islam Madinah pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab berikutan daripada dasar perluasan yang dilaksanakan oleh Khalifah. Kebanyakan kerajaan-kerajaan wilayah ini membayar jizyah kepada pemerintah Islam dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan. Antara wilayah-wilayah tersebut ialah Tripoli, Nabawan dan Khairawan. Pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan pula, beberapa buah kawasan di utara Afrika masih kekal menyatakan kesanggupan berada di bawah naungan kerajaan Islam serta sanggup membayar jizyah. Umpamanya, penduduk di kawasan Khairawan, Tripoli dan Nubah. Hasil pungutan jizyah menambahkan lagi hasil pendapatan negara. Namun, akibat daripada perpecahan dan perang saudara yang tercetus semasa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib, banyak negeri yang asalnya wilayah naungan Islam tidak membayar jizyah dan membebaskan diri dari menjadi wilayah naungan kerajaan Islam Madinah. Selain daripada jizyah zaman Khalifah Ar-Rashidin, ini dapat dilihat pelaksanaan jizyah pada zaman Bani Umayyah. Setelah pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin, kerajaan Bani Umayyah pula mengambil alih pemerintahan Islam. Para Khalifah Bani Umayyah masih lagi mengamalkan sistem jizyah, tetapi konsep dan sistem pelaksanaannya berbeza antara Khalifah-Khalifah Bani Umayyah mengikut falsafah masing-masing. Namun, melalui pembayaran jizyah, negeri-negeri tersebut menjadi negeri naungan kerajaan Islam yang berpusat di Damsyik. Hal ini telah menunjukkan bahawa kaedah naungan yang sama turut digunakan oleh Khalifah Bani Umayyah seperti mana di zaman Khalifah Ar-Rashidin. Secara ringkasan, jizyah pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwas, jizyah ni dikenakan ke atas golongan mawali sahaja untuk membiayai perbelanjaan kerajaan Byzantine dan untuk menambah pendapatan negara, sekaligus untuk membantu negeri-negeri yang menjadi wilayah naungan kerajaan Islam. Pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pula, jizyah ni dikenakan untuk meluaskan syiar Islam dan menambah pendapatan negara, melakukan penaklukan dan menjadikan wilayah yang ditakluk sebagai naungan kerajaan Islam Bani Umayyah. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pula, jumlah pembayaran jizyah oleh wilayah-wilayah naungan Islam berkurangan kerana tidak menjalankan perluasan kuasa. Pada zaman ini telah menggalakkan perkahwinan campur antara golongan bukan Arab dengan golongan Arab untuk menyebarkan dakwah Islamiah. Khalifah Yazid bin Abdul Malik pada zaman ini dia menaikkan kadar bayaran jizyah sebanyak 20%, menyebabkan pemberontakan petani telah menjejaskan pendapatan negara. Sesetengah negara
naungan membebaskan diri melalui pemberontakan. Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kenakan ke atas golongan Mawali, iaitu orang bukan Islam berketurunan Arab, namun jizyah ini ditentang oleh puak Syiah kerana dianggap sebagai penindasan. Pungutan jizyah juga pada masa ini bertujuan untuk membiayai perbelanjaan kerajaan naungan Islam, iaitu Byzantine, yang telah berjanji untuk melindungi keselamatan kerajaan Bani Umayyah di samping untuk melindungi keselamatan kerajaan Bani Umayyah dan untuk menambah pendapatan negara. Perkara ini menunjukkan yang pungutan jizyah juga digunakan untuk membantu negeri-negeri yang menjadi wilayah naungan kerajaan Islam. Perubahan dasar dalam pelaksanaan jizyah yang bermula pada zaman Khalifah Abdul Malik ini adalah atas nasihat gubernurnya, iaitu Al-Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Alasannya kerana ramai golongan bukan Arab memeluk Islam untuk mengelakkan membayar jizyah. Keadaan ini menyebabkan Khalifah Abdul Malik Marwan terpaksa memberi jumlah yang besar kepada Byzantine sebagai jaminan keamanan. Situasi menjadi semakin parah dengan pemberontakan yang mula mengancam keamanan negara dan memerlukan dana kawasan yang tinggi, menyebabkan berlakunya perubahan dalam pelaksanaan jizyah. Golongan Syiah di Kufah dan Khawarij di Iraq menentang kerajaan Umayyah pada masa ini kerana mengenakan cukai jizyah pada golongan Mawali. Seterusnya, golongan Mawali bertindak menyokong pemberontak yang menentang kerajaan Umayyah. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz pula, jumlah pembayaran jizyah oleh wilayah-wilayah naungan Islam telah berkurang. Hal ini disebabkan oleh dasar dan konsep yang diamalkan oleh beliau dalam hal ehwal pungutan jizyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggunakan semula sistem yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab dan tidak menjalankan perluasan kuasa, sekaligus menyebabkan tiada kerajaan-kerajaan baharu yang menjadi naungan pemerintahan beliau. Malah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz turut menggalakkan perkahwinan campur antara golongan bukan Arab dengan golongan Arab yang menjadikan penyebaran dakwah Islamiah semakin meluas. Apabila Khalifah Yazid bin Abdul Malik memerintah, beliau juga telah menaikkan kadar bayaran jizyah sebanyak 20% yang menyebabkan tercetusnya pemberontakan oleh golongan petani. Perkara ini telah menjejaskan pendapatan negara dan menyebabkan sesetengah negara naungan membebaskan diri melalui pemberontakan. Kesimpulannya, jizyah dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk kerajaan Islam menjana pendapatan negara, dan pada masa yang sama, jizyah yang dibayar oleh golongan zimmi memperlihatkan layanan dan hak yang sama diberikan kepada orang bukan Islam sebagaimana yang diterima oleh orang-orang Islam. Pada masa yang sama, syiar Islam juga dapat diperluaskan dan dikukuhkan dengan lebih banyak kerajaan yang menjadi wilayah naungan Islam. Oleh itu, tamatlah perbincangan kita. Terima kasih. Demikian sahaja episod kita pada kali ini. Semoga segala yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Saya Nur Aisyah Akilah, pengacara TV Perwira, informasi untuk semua. Sekian, terima kasih.